Hello, okey. Jadi untuk kelas hari ini kita masuk bab baru iaitu pengatur caraan linear. Kenapa saya lompat kepada bab ini? Sebab bab ini dia agak mudah dan kamu dah ada pengalaman nak lukis graf. So bab ini berkaitan dengan graf yang bergaris lurus, linear kan? Jadi saya rasa ini boleh kamu tangkap dengan cepatlah bab ini. Okey, pengatur caraan linear. Apa yang kamu kena faham dalam bab ini? First, kamu akan diberi masalah tau. Masalah dia selalunya melibatkan macam hubungan antara sesuatu. Contoh kalau saya jual kari pap. Okey, bahan-bahan yang saya guna dengan bahan harga kari pap. Jadi saya nak tahu adakah bahan saya tu yang saya guna tu boleh memaksimumkan keuntungan saya untuk jual kari pap tu. Jadi saya boleh tahu dengan menggunakan graf linear, graf garis lurus. Okey, kalau kamu tengok sini pun kepentingan bab ini. Okey, pengatur caraan linear digunakan secara meluas dalam bidang sains, ekologi, pengangkutan dan organisasi perniagaan untuk meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Pakar-pakar perisian komputer menggunakan pengatur caraan linear untuk menyelesaikan ribuan pemboleh ubah dan kekangan berkaitan masalah rutin harian. Okay, and the last one, pengurus firma menggunakan pengatur caraan linear dalam merancang dan membuat keputusan berdasarkan sumber-sumber yang ada. Alright, so ini kegunaan-kegunaan dia. Okay, dan apabila kamu berhadapan dengan bab ini, kamu kena ada satu strategi yang umum cara nak jawab dia. Okey, yang pertama, tengok sini, kenal pasti pemboleh ubah keputusan. Okey, graf kamu ni dia ada dua paksi je kan? Iaitu paksi X dan paksi Y. Sebab itulah pemboleh ubah keputusan mesti menerangkan keputusan yang perlu dibuat dan kebiasaannya diwakili oleh huruf X dan Y. Sebab graf kamu kan paksi X, paksi Y. So, diterangkan dengan huruf X dan Y. Okey, kedua, kamu kenal pasti fungsi objektif. Fungsi objektif ialah fungsi yang hendak dimaksimumkan atau diminimumkan. Okey, yang ketiga, kenal pasti kekangan. Okey, kekangan ini ialah apa simbol yang kamu perlu guna dalam graf kamu. Okey, kamu sama ada perlu guna sama dengan ke, kurang daripada ke, kurang daripada atau sama dengan. Okey, lebih daripada, lepas tu lebih daripada atau sama dengan. Kekangan mestilah dalam sebutan semua pemboleh ubah keputusan. Maksudnya, maksud ayat ni ialah, kejap. Okey. First, kalau kamu diberi soalan, okey, kamu kena pastikan X mewakili apa, Y mewakili apa. Okey. Next. Strategi pertama. Strategi kedua. Okey, dia nak maksimum ke atau minimum? Yang mana satu dia nak? Dari situ nanti kamu kena tahu. Okey, di mana kamu kena lorek-lorek. Dia ada lorek-lorek ni. Lepas tu yang ketiga, kenal pasti kekangan. So kamu kena guna macam mana ni? Adakah X, Y sama dengan X ke? Y less than X ke? Y more than X ke? Ataupun less than, kurang daripada atau sama dengan? Lebih daripada atau sama dengan? Ini kamu kena lukis nanti. Kalau ada graf tu, kalau Y sama dengan X macam ni. Kalau Y kurang daripada X, macam mana kamu kena lukis? Okey? Baik. Itu dia. Itu maksud strategi ni. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok ayat sini, mana dia? Ini dia. Yang ini. Lebih daripada sama dengan atau kurang daripada sama dengan, maka garis padu akan digunakan. Kurang daripada atau lebih daripada, maka garis sempang akan digunakan. Apa benda tu? Okey. Saya tunjuk sini. Let's say kita ada
kita ada Y sama dengan X kan. Jadi graf dia ialah macam ni, betul? Ini ialah X, ini ialah Y. Okey. Kalaulah kamu perlu lukis graf Y less than X. Okey, first kamu kena ada faksi X dan faksi Y. Okey. Ini kamu faham, senang. Now, next ialah Y less than X. Macam mana saya nak lukis ni? Okey, kamu masih guna cara yang sama, cuma masalahnya bezanya sekarang ialah okey, ini kamu guna garis putus. Itu maksud dia garis sempang, garis putus-putus. Okey, bagaimana pula kalau Y less than or equals to X? Macam mana kamu nak buat? Okey, ini X, ini Y. Macam mana? Sebenarnya ialah sama. Cuma kalau ini Y sama dengan X, kamu tak ada lorek. Itulah dia beza dia. Okey, tapi kalau dia Y less than X, kamu lorekkan. Ingat kalau dia less than or less than, kamu lorekkan kiri atau bawah. Dalam hal ni, kalau kamu lorek sebelah kiri, okey, kalau kamu lorek sebelah kiri, logik ke dia? Okey, logik ke kalau Y less than X? Kalau sini Y saya ialah contoh Y saya ialah 2. Kalau saya letak sini, adakah sini akan 2 ataupun lebih? Okey, sepatutnya dia kurang daripada 2. Kalau dia lebih, maksudnya salah. So, untuk ini, kes ini, apa yang kamu kena lorek ialah bawah. Maksudnya kamu kena lorek sini. Okey. Ini pula Y less than or equals to X. Kamu mesti kena lorek bawah. Okey. Sini, ini kamu kena tulis. Okey, kalau less than atau ini, kamu lorek sebelah kiri garisan atau bawah garisan. Yang ini kamu kena mahir. Mana satu nak pilih? Kiri ke bawah? Okey. Next. Kalau simbol ini atau moden, kamu lorek sebelah kanan garisan atau atas garisan. Okey, supaya kamu nampak apa yang maksud saya ni, saya lukis lagi. Kalau ini tadi, kalau kamu ada garisan, ataupun ini ialah X, ini ialah Y, macam ni. Ini ialah X, ini ialah Y. Okey, sini pun sama. Kalau kamu ada ini macam dan ini macam. Okey. Mana yang kamu kena lorek ni? Ini ialah sebelah bawah. Ini pun sebelah kiri dan bawah. Senanglah kan? Ini kamu kena lorek bahagian atas. Ini senanglah, kanan dan atas dua-dua. Boleh faham? Okey, kamu kena lorek sini, lorek sini.
So ini ialah persamaan untuk y less than or equals to x. Ini pula y less than or equals to negative x. Ini ialah y more than or equals to x. Ini ialah y more than or equals to negative x. Okay. Jangan lupa x, y, x, y. Alright. Okay, hadam ni. Ini yang kamu kena hadam betul-betul. Okay. Seterusnya. Oh, satu lagi. Ada satu jadual ni menunjukkan ayat-ayat yang kamu kena kenal pasti. Dia adalah macam mana. Okay. Saya pindahkan ini ke sebelah. Atas ke bawah sesuai. Okay. Ini. Okey, baik, tengok jadual ini. Y melebihi X. Jadi, macam mana kamu nak buat? Y melebihi X. Y kurang daripada X. Y kurang daripada X. Y tidak melebihi X. Y tidak melebihi X. Y tidak melebihi X. Macam mana? Macam tu. Okay, next. Y tidak kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X. Dia mesti lebih ataupun sama boleh. Tidak kurang. Y sekurang-kurangnya K kali X. Okay, Y sekurang-kurangnya K kali X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Apa pula K tu? K tu ialah pemalar. Boleh jadi nombor bulat, apa-apa je nombor lah. Contoh 5X. Jadi Y tak boleh. Y sekurang-kurangnya 5 kali X. Macam tu. Y selebih-lebihnya K kali X. Y selebih-lebihnya K kali X. Macam mana tu? Y selebih-lebihnya K kali X. Jadi kalau let's say lah K sama dengan 6, Y selebih-lebihnya 6 kali X. Nah, macam tu je lah. Okay, hasil tambah X dan Y tidak melebihi K. Kamu boleh tengok sini ni. Saya akan post ni dekat group supaya kamu boleh nampak. Okay, kamu boleh salin ni. Tu kena salin tu. Alright, seterusnya tengok contoh ni. Baik, macam mana nak buat contoh ni? Okey, naik atas. Alright, saya harap kamu nampak, boleh baca contoh ni. Okey, kita tengok. Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi yang berikut. Tengok yang A tu dulu. Okey, perimeter sebuah bingkai gambar berbentuk segi empat tepat mestilah tidak lebih daripada 180 cm. So, kita lukis. Kalau kamu tak boleh imagine, segi empat tepat, maksudnya panjang dia lain, lebar dia lain. Okey. So, kalau perimeter maksudnya hasil tambah semua ni lah kan. So, kita ada X tambah Y tambah Y. Itu perimeter kan? Tidak lebih daripada 180. Maksudnya dia mesti kurang. Boleh ke sama? Tak boleh. Dia mesti kurang daripada 180 cm. So 2X tambah 2Y kurang daripada 180. Dia tak boleh lebih kan? Sama pun tak boleh. Okay. So seterusnya, so inilah dia punya persamaan yang kamu kena lukis. Tapi kalau kamu tengok 2x 2y, boleh je kita pemudahkan kan. Kalau kita bahagi 2 magang semua, x plus y less than 90. So ini lagi senang kamu nak lukis kan.
Jadi macam mana kau nak lukis tu? Y less than negatif X tambah 90. So kalau saya lukis lah, saya imagine dia lebih kurang macam ni je nanti. Ini paksi X, ini paksi Y. Dia negatif, maksud dia lebih kurang macam ni. Dan sini dia sentuh pada 90. Okey, macam ni. Jap, ini adalah positif. Apa ni? Ya, ini macam alright. Ini 90 sebab dia sentuh pada positif 90. So ini dia. Y less than negatif X plus 90. Kalau saya suruh lorek lah, di mana kamu nak lorek tu? Kiri kanan, atas bawah? Jawapannya adalah kiri dan bawah. Inilah dia. Dan saya tersilap ni. Kenapa saya tersilap? Sebab saya guna garis padu. Sepatutnya kena guna garis putus-putus. Okey. Macam mana tadi? Kena guna garis putus-putus. Okey. Baik, seterusnya. Mana tadi? Seorang penjaja penjual sayur, bayam dan sawi. Harga bagi 1 kg bayam 1 kg sawi ialah 3,5 dan 4,5 ringgit. Jumlah jualan diperoleh penjual itu adalah sekurang-kurangnya 350 sehari. Okey, let's say bayam saya ialah X, sawi ialah Y. Okey, so kalau sekilo bayam ialah 3,5 ringgit. Sekilo sawi 4,5 ringgit. Right. Okey. Lepas tu dia kata jumlah jualan yang diperoleh penjaja sekurang-kurangnya 350 sehari. Dia boleh sama tak dengan 350 sehari? Boleh. So, dia boleh sama. Sekurang-kurangnya. Dia boleh kurang tak? Tak boleh. Paling kurang pun 350 ringgit. So, berapa jumlah bayam tak tahu. So, 3 ringgit 50 X tambah 4 ringgit 50 Y. Untuk sehari tu adalah sekurang-kurangnya 350 sehari. Jadi kalau saya lukis lah, oh ni macam mana ni? 4, 5 Y negatif 3.5 X tambah 350. Lebih kurang macam tadi jugalah kan? So macam mana kalau saya lukis? Ini paksi X, ini paksi Y. Okay. So basically yang ini boleh putus-putus ke padu? Jawapannya ialah padu. Okay. So sini 350. Dan dia lebih daripada. Jadi saya nak lorekkan bagaimana ni? Lorek kanan atas. Okay. Macam tu dia. Kita tengok jawapan dia. Alright, sama. Okay. Saya rasa ini dah jangan rasa Okey, saya rasa itu sahaja. Dan saya nak kamu nanti buat latihan daripada video ni. Itu sahaja. Thank you. Bye.